والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita dah 9-10 minit, kita mulakan dulu je lah ya, Kak Atika. Okey, jadi sebelum kita mulakan, kita buka kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah. Okey, untuk kelas sebelum ni alhamdulillah kita telah selesai ya. Mempelajari ataupun kita telah selesai, kita tengok antara adab-adab berdoa, waktu-waktu mustajab berdoa ya. Itu yang kita dah pelajari pada kelas yang lepas lah. Seperti mana yang kita cakap, yang kita pelajar sebelum ni, doa ni maknanya kita mohon perkara kebaikan, sama ada untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Itulah doa. Dan doa bagi saya doa yang tiada hijab ataupun tiada penghalang antara Allah dan makhluknya adalah daripada doa ibu bapa. Terutamanya ibulah doa ni. Kerana doa ibu ni dia tajam ya. Dia insya-Allah tiada hijab antara ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saya sangat mempercayai doa ibu ni, doa ibu bapa ni, kerana setiap kali saya mempunyai masalah ataupun saya mempunyai perkara yang ingin saya lakukan, saya pasti insya-Allah setakat walaupun saya dah berkahwin, okey, daripada saya zaman sekolah menengah, naik ke zaman belajar universiti, zaman bekerja hinggalah sekarang. Andai kata saya ada masalah, saya pasti akan telefon ibu dan ayah. Okey, saya akan cakap, "Ma, Abah, tolong doakan." Walaupun esok kuis 10 markah sahaja, 10 markah sangat penting juga tu. Saya akan minta mak Abah doa. "Ma, Abah, tolong doakan, esok akan ada kuis." Macam tu. Kerana saya pegang doa ibu dan ayah ni memang tiada hijab. Dia ada berkat, dia tajam sangat-sangat ya. Okey, itulah dia punya ketajaman doa seorang ibu ataupun seorang ibu dan seorang ayah ya. Okey, sekarang alhamdulillah kita pun telah pergi tengok cara-cara menghapuskan dosa, macam mana taubat. Okey. Jadi hari ini berdasarkan buku yang kita belajar ni, okey, asas-asas fardu ain, okey, kat tulisan almarhum Ustaz Sulaiman Indut ni, kita boleh buka muka surat 235. 235. Okey, kita dah tengok dah ada adab dalam berdoa, dan sekarang kita tengok senarai doa dia. Okey, dalam buku ni banyak sangat doa, subhanallah. Dalam Islam ni, Islam telah susun dengan begitu cantik bagaimana kita nak mulakan kehidupan kita pada hari tersebut. Sangat cantik. Daripada kita bangun tidur, okey, sehinggalah kita pejam mata semula. Okey, contoh. Okey, kita tengok kat doa yang nombor 1. Mungkin kita akan tengok beberapa doa. Okey, beberapa doa sebelum kita masuk ke bab yang seterusnya. Okey, kerana banyak juga doa ni, sangat banyak yang telah dikongsikan oleh penulis dalam buku ini ya. Kalau kat sini ada 60 doa. 60 doa yang telah dikongsikan oleh penulis buku ini. Mungkin kita akan tengok beberapa doa harian yang kita boleh amalkan ya. Sebagai contoh, kita tengok kat sini doa ketika hendak tidur. Okey, jadi saya tulis dekat sini ya, dekat dalam kita punya slide kita. Doa okey doa ketika hendak tidur ya.
Okey, kita nak tidur pun kita baca doa. Okey, apa bacaan doa dia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amutu. Bismikallahumma ahya wa amutu. Maksud dia, dengan nama engkau, bismika, dengan nama engkau ya Allah, bismikallahumma ahya, aku hidup dan aku mati. Okey, maknanya sebelum kita tidur tu, kita baca doa tersebut. Kita baca doa tersebut sebelum kita pejam mata. Dengan nama Allah, bismikallahumma ahya wa amutu, aku hidup dan aku mati. Ya, itulah doanya. Okey, selain daripada itu diriwayatkan oleh Tirmizi juga, antaranya Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Maksudnya, ya Allah, peliharalah aku daripada azab engkau pada hari engkau bangkitkan semua hamba engkau. Maknanya ketika kita hendak tidur ni, kita baring dalam keadaan kalau boleh kita tenang. Okey, kita rasa macam kita tak ada buat kesalahan apa-apa, walaupun mungkin kita ada buat kesalahan, tapi andai kata ada kesalahan, kita cepat-cepat minta maaf. Okey, kita cuba istighfar, kita nak tidur dalam keadaan yang aman. Kerana tidur ni sebenarnya sangat penting juga untuk kesihatan kita mental dan juga fizikal. Jadi Islam telah susun, okey, walaupun untuk tidur tu kita masih juga bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberkati tidur kita tu. Okey, kita baca doa tu, tuan-tuan dan puan sekalian, mendapat pahala, pahala, dan itulah ibadat. Bayangkan tidur kita tu juga merupakan ibadat. Kerana apa? Sebab kerana kita membaca doa, kita mengharapkan ihsan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bayangkan sepanjang tidur kita adalah merupakan ibadah. Okey. Banyak lagi. Okey, kalau kita tengok dalam buku ini diriwayatkan oleh Tirmizi, astaghfirullahalazim, itu kira istighfar. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak lagi. Okay, jadi dekat sini, apa yang saya nak kaitkan dekat sini adalah doa ketika hendak tidur. Apabila kita baca, okey, ia merupakan juga ibadah. Okay, kita boleh jadikan ia sebagai ibadah walaupun sedang tidur. Subhanallah, hebat kan? Jadi kerana ada ibadahnya, itulah kita dapat pahala. Subhanallah. Okey. Jadi lepas kita tidur, kita telah tidur, alhamdulillah, kita bangun tidur. Bangun tidur pun okey, ada doanya. Okey, kita boleh baca kat sini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apakah yang dimaksudkan dekat sini? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali sesudah Dia mematikan kami, dan kepadanya tempat kami kembali. Jadi kat sini kita bersyukur. Maknanya kita bangun, kita rasa kita bersyukur. Oh, alhamdulillah. Okey, masih berpeluang menghirup udara, masih berpeluang untuk hidup dalam nikmat iman dan Islam, masih berpeluang untuk menggunakan tulang empat kerat kita ni mencari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk ibu dan ayah, membantu pasangan kita mencari rezeki juga. Kita rasa bersyukur, dah tanamkan dalam rasa diri untuk bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Okey. So banyak juga lagi. Okey, antaranya alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afini fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh ke tubuhku, roh ke tubuhku, dan telah menyihatkan aku dan telah mengizinkan aku untuk mengingatinya. Kalau kita perhatikan setiap doa dan setiap kalimah yang kita bacakan ini, segala perkara yang kita lakukan di dunia ini, kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tidur, kita bangun tidur, hatta kita nak minum air, kita memang nak minum pun kita ada baca doa. Nak menuntut ilmu pun kita ada baca doa. Maknanya setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap apa saja yang berkaitan yang kita lakukan di dunia ini, kita kaitkan dengan doa, dan doa itu adalah penghubung
Allah dan juga hamba-hambanya. Kalau kita tahu, okey, orang Arab selalu kata, okey, saya tulis dekat sini. Okey, ad-du'a'u, okey, doa itu, okey, ad-du'a'u. Doa itu silahul. Apa maksud silah? Silah maksud senjata. Al-mu'min. Silahul mu'min. Maknanya doa itu senjata orang-orang mukmin. Bayangkan kenapa kita guna senjata. Maknanya senjata ni maknanya tajam. Maknanya sangat hebat lah, senang cerita. Silahul mu'min kan, senjata orang mukmin. Okey, jadi doa ni jangan main-main. Maknanya doa ni hebat yang sebenarnya doa ni. Okey, doa silahul mu'min. Okey, saya tulis dekat sini terjemahan dia. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Mukmin ni maknanya orang yang beriman. Okey, orang mukmin ni maknanya orang yang beriman. Kalau muslim, orang yang Islam. Ni kalau mukmin, orang yang beriman. Itu maksud dia. Okey. Jadi itu dia. Okey, doa ketika hendak tidur, doa bangun dari tidur, doa terjaga tengah tidur pun okey ada. Doa ketika memakai pakaian. Okey, ni yang kita cuba tengok kat sini. Doa ketika memakai pakaian. Maknanya apa saja pakaian? Okey, tudung, okey, baju, seluar, anak tudung, apa saja pakaian. Okey, Ustazah, boleh ke kalau kita baca bismillah? Boleh, tak ada masalah. Maknanya walaupun kita pakai tudung ni, okey, walaupun kita pakai kita pakai baju kita hand sock ke, kita baca bismillah, automatik macam saya kata sebelum tadi menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kira ibadah. Okey, macam mana nak bezakan ibadah dengan adat? Maknanya kalau kita pakai keluar nak pakai tudung. Okey, kalau kita sarung saja, okey, dengan niat biasa saja, okey, tanpa baca bismillah, itu mungkin kita rasa itu adat. Okey, rutin kita. Andai kita mulakan dengan bismillah, amalkan dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun doa, ia telah menjadi ibadah. Ya. Okey, kita cuba tengok doa ketika memakai pakaian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Maksud dia apa? Ya Allah, aku memohon kebaikan pakaian ini, okey, dan kebaikan yang dijadikan untuknya. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang diperbuat untuknya. Betapa indahnya Islam itu, hatta memakai pakaian pun okey mempunyai doa yang khusus. Okey, mempunyai adab-adab yang tertentu. Nanti kita akan sentuh adab-adab berpakaian. Sebelum tu kita duduk berdoa memakai pakaian. Lepas ni insya-Allah kita sentuh adab-adab berpakaian antara lelaki dan juga wanita. Okey. Hatta doa ketika memakai pakaian baru, ketika membuka pakaian pun ada doa dia. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Doa keluar dari rumah, doa masuk ke dalam rumah, subhanallah. Okey, maknanya setiap ketika doa masuk tandas pun ada baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada segala gangguan syaitan, kerana tandas tu tempat kesukaan, tempat kegemaran syaitanir rajim. Muka surat 240. Ada dia punya doa dia. Jadi itulah dia. Doa keluar tandas, okey? Doa sesudah berwuduk, okey? Doa makan, subhanallah. Ya. Jadi insya-Allah inilah antara doa-doa yang kita boleh amalkan, okey, dalam kehidupan seharian kita. Doa menaiki kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu muka surat 245.
Okey. Okey, seperti yang saya pesan, okey, sebelum ni, okey, maknanya doa ni kita boleh baca. Doa ni adalah doa untuk kita memohon perkara-perkara kebaikan, okey, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, ya. Yang kedua, doa ni dia menjadi ibadah dan daripada ibadah itu adanya pahala. Dan doa silahul mu'min. Okey, seperti mana yang saya katakan sebelum ini, doa itu merupakan senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Kak Atika, sebelum saya masuk seterusnya, ada apa-apa persoalan tak tentang doa ini? InsyaAllah masih ni agak faham. Okey. Ada beberapa InsyaAllah. Ya. Ustazah, okey, tak ada masalah. Okey, syukran, terima kasih Kak Atika. Okey, jadi itulah dia. Okey, doa, ya. Betapa pentingnya doa ni sebenarnya dalam kehidupan kita, ya. Setiap maknanya dalam Islam yang Allah dah susun secara cantik dan indah. Setiap perbuatan, setiap pergerakan kita mulakan dengan doa dan bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ia jadi merupakan salah satu ibadah dan kita akan memperoleh pahala, ya. Okey, alhamdulillah selesai kita bab doa. Okey, jadi yang lain tu insya-Allah lah boleh tengok. Okey, macam-macam ya doa waktu minum air Zam-Zam. Doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Doa mohon dijauhkan dari 4 bahaya besar. Subhanallah. Apa 4 bahaya besar tu ya? Kepadamu dari bala, jurang kesengsaraan, buruknya nasib dan cemuhan lawan. Macam-macam ya. Doa menghadapi pekerjaan yang sukar dan sulit. Kenapa ada doa ni? Maknanya doa ni, kenapa wujudnya doa ni? Kerana Allah nak kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Bergantung kepada Allah. Okey? Sebab itulah adanya doa tu. Doa tu maknanya kita memohonlah permohonan kepada Allah. Okey, daripada hamba-hambanya. Okey, alhamdulillah. Macam kita sebelum mula kelas tadi kan, kita bacakan doa dulu sebelum kita start kelas, baca doa, baca umul kitab Al-Fatihah. Automatik majlis ilmu ni menjadi ibadah. Okey, automatik. Ya, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita terus masuk ke dalam adab dalam Islam. Okey. Okey, kita boleh buka muka surat 264. Adab dalam Islam. Subhanallah. Cantiknya Islam ini kerana ia tersusun dengan penuh tersusunlah, penuh cantik, penuh mazana kita panggil dah disusun oleh para ulama kita. Okey, lepas ni nak kena buat apa, lepas ni nak kena buat apa, ya. Itulah adab. Itulah agama Islam. Okey. Okey, kita tengok kepentingan adab. Okey, apa yang dimaksudkan adab ni? Adab ni perkataan Arab. Perkataan Arab, alif, hamzah dan ba. Alif, hamzah dan ba. Okey, saya tulis di sini. Okey, alif, hamzah dan ba. Adab. Ya, orang. Okey, adab. Adab tu maknanya apa, Ustazah? Adab tu maksudnya akhlak. Akhlak. Kita selalu dengar kan orang yang beradab, orang yang sopan santun. Okey, dan sama lah tu maksud itu. Okey, orang yang sopan santun, orang yang berakhlak, itu maksudnya orang yang beradab. Okey, kepentingan adab iaitu kepentingan akhlak dalam masyarakat. Adab ni sangat penting sebenarnya. Sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita boleh baca kat sini dulu ya. Adab atau akhlak bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat dan adab kebiasaan. Maknanya di sini adab tu dalam bahasa Inggeris tu attitude lah. Attitude, sikap, perangai. Okey, itu maksud adab. Budi pekerti, ada yang baik dan ada yang buruk. Okey. Sekat sini saya tulis kat sini adab itu dikatakan sebagai okey, akhlak. Kita tengok kat sini ya, sekejap.
Sekejap. Okey. Akhlak. Okey. Adab ni kita boleh katakan sebagai akhlak. Okey. Perangai. Okey, sikap. Okey, tingkah laku. Itulah yang dikatakan dengan adab. Okey. Dan perkara ni kita boleh bahagi kepada dua. Okey, dua bahagian. Okey, dua bahagian adab ataupun dua bahagian tingkah laku ataupun sikap. Yang itu, okey, yang pertama, baik. Dalam bahasa Arab kita panggil ianya sebagai mahmudah. Mahmudah, sikap yang baik, sikap yang baik. Okey, yang kedua, bahagian yang kedua buruk. Dalam buku ni dikata, okey, budi pekerti ada yang baik dan ada yang buruk. Okey. Jadi dekat sini buruk ni kita panggil dalam bahasa Arab adalah mazmumah. Ada kat situ mazmumah ataupun sifat mazmumah. Ya, itu dalam bahasa Arab kita gelar dia. Okey, mahmudah dan mazmumah. Okey. Adab yang baik ataupun sifat yang baik ni banyak. Okey, contohnya seperti mana yang kita tahu, apa contoh-contoh akhlak yang baik? Ianya adalah okey, contohnya apa dia? Bercakap benar. Okey, sifat mahmudahnya bercakap benar, suka membantu. Suka membantu, sedekah. Lagi apa? Tidak berdendam. Okey, berkata yang baik. Subhanallah, kalau boleh kita hidup ni mestilah kita nak buat perkara baik kan. Seperti mana kelas yang lepas saya bacakan dalam ayat Al-Quran, fastabiqul khairat kan. Berlumba-lumbalah melakukan kebaikan kan. Okey, jadi inilah dia. Ada dua bahagian. Yang pertama baik ataupun dalam bahasa Arab kita gelar ia sebagai mahmudah. Mahmudah. Ya. Okey, kalau yang buruk kita panggil dia sebagai madmumah. Madmumah. Ya. Okey. Ini contoh-contoh ni lah, bercakap benar, suka membantu. Itu sikap contoh-contoh akhlak ataupun adab yang baik, ya. Okey. Contoh, okey, apakah contoh yang dikatakan dengan sifat mazmumah ni? Okey, maknanya lepas ni kalau orang cakap sifat mazmumah, automatik kita tahu, oh, sifat mazmumah sifat yang tak baik, sifat yang buruk. Kalau kita dengar lepas ni orang cakap tentang sifat mahmudah, automatik, okey, sifat yang baik, yang terpuji, mahmudah. Kan Nabi Muhammad terpuji, dia mahmudah pun sifat yang baik. Dia berkaitan dalam bahasa Arab tu, ya. Contoh, okey, contoh sifat-sifat mazmumah apa dia? Okey, berbohong. Maknanya berkata tidak benar lah, berbohong, mencuri. Lagi apa ya sifat-sifat mazmumah? Sombong. Dalam buku kita ada sombong, dengki, dendam, na'udzubillah min zalik. Kita doakan semoga kita tidaklah tergolong daripada adab ataupun sifat-sifat mazmumah ni, ya. Sebenarnya kalau kita mempunyai sifat mazmumah ni, sebenarnya dalam keadaan kehidupan seharian kita pun tidak tenang sebenarnya. Kita rasa macam ada saja yang tak kena. Ya. Ya, betul. Sangat betul. Okey, jadi sebaik-baiknya kita hiasilah kehidupan kita dengan sifat mahmudah. Ya, sifat mahmudah. Okey. Adab ni, subhanallah, kalau dalam bahasa Arab adab tu maknanya akhlak, perangai, sikap, tingkah laku kan. Ada kalau kan sebelum ni kita pernah dengar orang nama Adib kan, cantik nama dia. Okey, nama Adib tu maknanya orang yang beradab. Ini cantik nama dia, Adib Ridwan. Okey, ada pelajar saya nama dia Adib Ridwan. Jadi nama dia sangat baiklah, alhamdulillah kena dengan sikap pelajar tersebut lah. Ya. Kadang-kadang nama yang indah belaka, yang baik, yang baik maksudnya insya-Allah dapat membentuk peribadi seseorang tersebut. Okey.
Jadi itulah dia sifat buruk ataupun mazmumah dalam bahasa Arab kita panggil. Bohong, mencuri, sombong, dengki, dendam dan lain-lain lagi. Na'udzubillah, harap-harap kita jauhlah daripada semua sifat-sifat mazmumah ni, ya. Okey, kita baca lagi. Okey, saya suka sangat dengan kata-kata ni sebab saya memang banyak kali baca kata-kata ni, iaitu akhlak satu bangsa ni ataupun satu masyarakat ni akan baik jika pembinaannya sudah dibina mulai dari rumah tangga. Apa maksud dekat sini sebenarnya? Subhanallah. Okey, adab ni kita tengok kat sini, ya. Akhlak suatu bangsa ataupun kita panggil suatu masyarakat lah, akhlak suatu bangsa akan baik jika pembinaannya, maknanya pembinaan bangsa tersebut lah, ya. Pembinaannya sudah dibina bermula dari rumah tangga. Saya nak tekan kat sini, tuan-tuan dan puan sekalian, rumah tangga. Apakah yang dimaksudkan kat sini rumah tangga? Rumah tangga ni maknanya kat sini pendidikan yang terbaik adalah asalnya datang daripada rumah. Asalnya datang daripada rumah, dari rumah. Siapakah pendidik tersebut? Siapakah guru tersebut? Itulah adalah ibu dan ayah. Ya. Jadi maknanya sesuatu bangsa atau masyarakat tersebut akan baik jika pembinaan yang sudah dibina bermula dari rumah tangga. Jadi sebenarnya setiap insan ataupun setiap kita ni sebenarnya pendidik yang pertama ataupun guru yang pertama yang membentuk adab kita, sifat kita adalah ibu dan ayah. Jadi kita sebagai ibu bapa ni perlu mendidik anak-anak dengan ajaran yang baik, ajaran agama Islam, ya, dengan daripada baik, maknanya daripada kecil lagi kita telah terapkan dengan ajaran agama Islam, ajar perkara-perkara yang baik, yang sopan santun, insya-Allah mereka akan jadi orang-orang yang baik, Okey, kita sambung lagi. Apabila anggota keluarga dari rumah tangga yang baik akhlaknya, maka anggota masyarakat itu akan menjadi baik. Betul, saya setuju. Maknanya datangnya daripada anggota keluarga tersebut. Pendidikan bermula dari keluarga. Jadi apabila anak-anaknya telah pergi menuju ke sekolah, ke universiti, ke asrama, ya. Jadi guru-guru ni telah menjadi guru yang kedua lah, pendidik yang kedua. Sebelum tu mereka telah mendapatkan hasil didikan, macam mana bentuk adab, bentuk akhlak dari rumah. Macam tu. Seterusnya, negara itu adalah negara yang baik apabila warga negaranya terdiri daripada mereka yang mempunyai akhlak atau adab yang luhur. Luhur ni maknanya yang baik dah. Sebaiknya apabila warga negara berakhlak buruk, na'udzubillah min zalik, maka rosak pula bangsa dan negara. Astagfirullah, na'udzubillah. Jadi macam itulah. Maknanya besar sangat besar peranan akhlak ni. Kita boleh tengok kat sini. Sangat besar peranan akhlak tersebut. Ia melibatkan sampai negara, ya. Maknanya akhlak yang baik itu datang berpunca daripada mana tadi? Dari keluarga. Dari keluarga ia membentuk masyarakat ataupun bangsa. Saya letak sini. Kemudian masyarakat lebih besar. Kemudian kepada negara Allah, ya. Jadi hebat tak hebat sebenarnya akhlak tersebut. Maknanya akhlak ataupun adab ni datang dibina dari keluarga. Dari keluarga ia dapat membentuk bangsa yang baik. Dari bangsa yang baik dapat membentuk masyarakat majmuk yang lebih harmoni. Kemudian ia dapat membentuk negara yang baik, sejahtera dan salamah. Maknanya sejahtera lah maksudnya. Hebat tak hebat sebenarnya akhlak.
Kerana akhlak yang baik ataupun sifat-sifat mahmudah ni dia perkara yang baik kan, maknanya tidak berdendam, berkata yang baik, tidak mengambil rasuah. Ini semua sifat-sifat mahmudah. Okey, tidak suka menuduh, tidak suka berjidal, bergaduh. Ini semua sifat-sifat mahmudah. Jadi dengan adab dan baik ini, tengok betapa dia punya rentetan dia ya. Akhlak dari keluarga membentuk bangsa yang baik, membentuk masyarakat yang harmoni, akhir sekali telah melahirkan sebuah negara yang salam ataupun sejahtera. Pentingnya didikan akhlak, terutamanya dari keluarga di rumah. Ya, semoga kita semua dikurniakan environment ataupun persekitaran yang baik-baik ya, untuk kita membina akhlak ataupun sifat mahmudah. Kalau kat sini kita tengok ya, penyair penyair Ahmad Syauqi dia berkata dalam syairnya, wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Maksud dia kat sini, satu bangsa ataupun masyarakat kekal kerana akhlak. Dia kekal kerana akhlak ataupun budi pekerti. Jika budi pekertinya telah runtuh, maka runtuh pula lah bangsa itu. Hatta dalam syair Arab pun ada sebut betapa pentingnya akhlak untuk membina bangsa. Ya. Jadi akhlak yang baik ini penting ya. Oleh itu salah satu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Bayangkan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan kita untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Jadi penekanan akhlak ataupun adab sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Maksudnya apa? Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik, merupakan qudwah hasanah, contoh terbaik kepada umat-umatnya untuk kita semua contohi. Sebagai contoh, macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bersifat mahmudah, bersifat baik. Kita belajar tadi kan, sifat mahmudah. Rasulullah ni menjadi pemimpin bukan sahaja untuk negara, malah pemimpin untuk keluarga juga. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat baik, sangat harmoni, sangat berhikmah dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala benda. Jadi Rasulullah ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Contoh, kalau kita rasa marah, apakah tindakan sepatutnya? Rasulullah dah tunjuk. Contoh, andai kata macam-macam dari segi apa-apa saja, dari segi politik, ekonomi, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk dan tinggalkan kepada umatnya. Ya, hebat sebenarnya ya, akhlak ni dalam kehidupan kita. Dalam agama Islam, akhlak adalah salah satu pengukur sama ada sempurna atau tidak iman seseorang itu. Bayangkan akhlak ni menjadi pengukur apa tu iman terhadap seseorang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun ada bersabda, akmalul mu'minun imanan ahsanuhum khuluqan. Maksud dia, sesungguhnya orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Subhanallah. Maknanya sempurnanya iman seseorang tersebut adalah yang akhlaknya yang terbaik daripada individu tersebut. Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Terbaik akhlaknya maknanya terbaik akhlaknya sifat mahmudah lah ya, sifat mahmudah, suka menolong orang, tidak berdendam, tidak suka bergaduh ya, sentiasa menyampaikan perkara-perkara yang baik.
Jadi itulah dia. Okey, pengenalan ataupun muqaddimah tentang akhlak ataupun adab dalam masyarakat serta kehidupan seharian kita. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak nak ditanya? Okey, boleh. Alhamdulillah ya. Jadi itulah dia. Maknanya tadi kita tengok senarai doa, doa-doa harian yang kita perlu baca daripada sebelum tidur, okey, bangun tidur, okey, pakai pakaian. Jadi Allah telah susun betapa indahnya ataupun kehidupan seharian dalam Islam. Okey, diiringi pula dengan adab dalam Islam. Pentingnya adab seperti mana yang kita telah tengok tadi. Okey, adab itu maksudnya adalah akhlak. Ya. Akhlak, perangai, sikap, tingkah laku. Dan ianya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu baik. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai mahmudah. Sebagai contoh, bercakap benar, suka membantu, bersedekah, tidak berdendam, tidak mengambil rasuah, adil, ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah buruk. Okey, akhlak yang buruk ataupun sifat yang buruk ataupun kita panggil sebagai nama sarai mazmumah. Mazmumah. Contohnya adalah bohong, mencuri, sombong, dengki, dendam dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya dekat sini akhlak ataupun adab ni sangat penting dalam kehidupan seharian, malah sangat penting untuk membina sebuah bangsa atau masyarakat sekaligus untuk melahirkan sebuah negara yang salamah, yang sejahtera. Okey, kerana apa? Okey, akhlak sesuatu bangsa akan baik jika pembinaannya sudah dibina bermula dari rumah tangga, maknanya dari keluarga. Jadi kat sini saya boleh buat kesimpulan, akhlak dari keluarga, dibina dari keluarga, akan membentuk sebuah bangsa yang baik, dalam masa yang sama terus membentuk masyarakat yang harmoni dan terus melahirkan sebuah negara yang sejahtera dan aman damai, ya. Okey, itulah dia. Kerana apa? Kerana pentingnya akhlak itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ni telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sebenarnya akhlak itu memang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Bukan kehidupan seharian saja, malah untuk membina sebuah bangsa dan terus untuk melahirkan sebuah negara yang harmoni dan sejahtera. Ya, penting sebenarnya. Okey, kita masuk sikit tentang adab berpakaian. Ya, kita masuk sikit tentang adab berpakaian. Subhanallah. Adab berpakaian, ya. Sebenarnya topik ni sangat berpadanan dengan kita sekarang ni, terutamanya dah zaman akhir zaman ni kan. Okey, adab berpakaian. Kita tengok yang pertama sekali. Okey, dalam Islam, okey, memang berpakaian adalah menutup aurat. Kena tahu tu. Menutup aurat. Okey, aurat ni terbahagi kepada lelaki. Okey, lelaki dan perempuan. Okey, apakah yang dimaknakan dengan aurat? Aurat ni maknanya ada beberapa perkara yang ataupun aib yang perlu kita tutup. Okey, yang perlu kita panggil tutuplah maksudnya. Kalau kita dengar ada beberapa ceramah asatizah ataupun ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita, orang istilah membungkus aurat ataupun membungkus, ya. Kita perlu faham apakah beza menutup aurat dengan membungkus aurat. Kita perlu faham itu. Okey, menutup aurat maknanya kita tutup dengan sempurna. Kita tutup dengan sempurna.
Okey, kalau kita pernah dengar ada ceramah ada beberapa ceramah mengatakan membungkus aurat tu maknanya pakaian itu adalah ketat. Pakaian itu adalah ketat. Jadi ia bukanlah menutup aurat. Ia bukanlah menutup aurat. Pakaian ketat tu maknanya terlekat dekat tubuh badan. Terlekat di tubuh badan. Ya. Jadi itu bukan pakaian menutup aurat ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kalau ceramah ustaz-ustaz yang kita boleh dengar dia membungkus aurat. Ya. Okey, jadi na'udzubillah min zalik. Kita umat Islam kita punya guideline. Ada panduan kita, jadi pakaian kita perlulah wajib menutup aurat ya. Okey. Yang kedua, kita boleh tengok kat sini. Yang kedua, okey, bentuk pakaian lelaki tidak menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya. Maknanya di sini dalam adab berpakaian, okey, bayangkan tadi kita sentuh tentang doa kan, doa memakai pakaian apa dia. Jadi sekarang ni kita bersentuh tentang adab berpakaian. Jadi orang lelaki ni tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai wanita. Manakala wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai lelaki. Itu adab, jelas adab dalam Islam. Ya. Yang ketiga, sebaik-baik pakaian adalah yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram bagi lelaki memakai sutera, okey, atau emas seperti rantai, gelang, okey, cincin dan sebagainya. Okey, jadi lelaki ini dalam Islam haram okey memakai pakaian dari sutera ataupun apa jua daripada emas. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Pakaian bukanlah dari sumber pendapatan haram. Maknanya kita beli baju, kita beli tudung, kita beli seluar, okey, mestilah dari sumber pendapatan yang halal ya. Pakaian longgar tidak menampakkan bentuk badan. Ya. Kalau dulu perkara ni, pakaian longgar tidak nampak bentuk badan ni, tuan-tuan dan puan sekalian ni banyak lebih kepada tumpu kepada wanita. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian ya, pakaian yang ketat sekarang, zaman sekarang ni seolah-olah telah kita panggil telah berlaku juga dalam kalangan lelaki. Jadi dekat sini, okey, kita sebagai Muslim, okey, sangat sebaik-baiknya kita perlu memakai pertama yang disebut menutup aurat. Menutup aurat ni bukanlah kita membungkus aurat. Maksud membungkus aurat itu pakaian yang ketat, melekat dekat badan. Jadi pakaian tu mestilah longgar, tidak menampakkan bentuk badan. Itu kita kena pastikan baik lelaki ataupun wanita ya. Okey, pakaian dari jenis kain yang tebal, tidak jarang, tipis, menampakkan warna kulit. Okey, jadi kita kena tengoklah pakaian kita tu. Okey, jangan jarang. Bagi lelaki elok berwarna cerah dan tidak berbunga-bunga. Macam perempuan lah kalau berbunga-bunga tu kan. Tapi kalau sikit tak ada masalah ya. Kemudian memakai pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian bagi lelaki. Wanita hanya sunat apabila bersama dengan suami ataupun muhrimnya untuk memakai wangi-wangian ya. Jangan pula kita memakai minyak wangi sehingga orang jauh pun boleh bau. Okey. Jadi seterusnya memakai baju dengan mendahulukan tangan kanan. Ini sunnah lah ni ya. Haram memakai pakaian dari kain sutera asli atau emas. Okey, khususnya bagi lelaki. Ni saya dah sentuh dah tadi. Okey. Tapi dibolehkan ya jika cincin tersebut perak. Kerana ia bukanlah berasal daripada emas yang tu boleh ya. Okey, bagi perempuan hendaklah melabuhkan pakaiannya sehingga menutup tumitnya dan melabuhkan tudungnya sehingga ke dadanya. Okey. Jadi itulah dia adab-adab berpakaian. Okey, adab-adab berpakaian secara umum ni antara lelaki dan wanita.
Nanti untuk kelas akan datang, saya akan terangkan dengan lebih lanjut, okey, adab berpakaian untuk wanita macam mana, adab berpakaian untuk lelaki macam mana. Jadi aurat lelaki ni macam mana, aurat perempuan macam mana. Okey. Jadi insya-Allah pada kelas akan datang kita akan sambung, okey, kita akan sambung macam mana dengan lebih mendalam apakah itu aurat lelaki dan apakah itu aurat wanita. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah selesai. Kita tengok sikit tadi senarai doa. Okey, senarai doa dalam kehidupan seharian kita. Kepentingan doa. Doa itu senjata orang mukmin ya. Kemudian kita sentuh sikit alhamdulillah kepentingan adab ataupun akhlak dalam masyarakat ya, kepentingan akhlak dalam masyarakat seperti mana dalam slide yang saya telah susun ni. Okey, adab tu maknanya akhlak, perangai, sikap ataupun tingkah laku terbahagi kepada dua, baik iaitu mahmudah, yang kedua buruk adalah mazmumah. Semoga kita semua menjadi seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin yang beradab, yang penuh dengan sifat mahmudah, okey, supaya kita dapat membantu bangsa dan masyarakat kita serta membentuk sebuah negara yang harmoni dan sejahtera. Itulah doa saya insya-Allah. Dan alhamdulillah kita juga telah masuk secara khusus tadi adab secara umum, akhlak secara umum, tapi kita juga telah masuk secara khusus tentang adab berpakaian antara wanita dan juga lelaki. Insya-Allah kelas akan datang kita akan lihat secara lebih jelas dan terperinci macam mana aurat wanita dan macam mana pula dengan aurat lelaki. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah segala kekurangan dan kesalahan itu datangnya daripada saya dan segala kebaikan, semua kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa soalan ke? Ada Ustazah, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih Kak Atika kerana hadir kelas malam ini. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa untuk Rabu minggu hadapan ya Kak Atika ya, dengan izin Allah insya-Allah. Jadi kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran, terima kasih Kak Atika. Insya-Allah moga Allah merahmati kita semua dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Amin Ustazah. Maaf Ustazah. Sama-sama.